Bertemu kembali dalam cerita di mana bermula semalam sesi persekolahan bagi semua sekolah rendah dilaksanakan tanpa penggiliran dan kalau kita ikutkan semalam merupakan negeri-negeri kumpulan A dan dengan ini seramai 546,049 murid tahun 3, 4 dan 5 di 1558 sekolah yang terlibat dengan penggiliran sebelum ini mula hadir ke sekolah tanpa penggiliran dan jumlah ini melibatkan 130,177 murid sekolah di negeri kumpulan A yang memulakan persekolahan di mana manakala baki 415,872 murid sekolah di negeri kumpulan B memulakan sesi tanpa penggiliran hari ini dan secara keseluruhan seramai 5,074,927 juta murid masing-masing bagi 2,966,893 bagi sekolah rendah dan 2,108,034 sekolah menengah hadir ke sekolah tanpa penggiliran bagi penggal 1 sesi persekolahan 2022-2023 yang bermula sejak 21 Mac lalu. Jadi saya nak bersama dengan rakan wartawan Ridauddin Daud yang melakukan tinjauan di lapangan hari ini. Ridauddin mungkin boleh kongsikan di mana tinjauan dilakukan, di sekolah mana dan bagaimana reaksi terutama pelajar yang mungkin sebelum ini penggiliran tetapi kali ini hadir secara ramai kita nampak masuk ke sekolah bermula daripada pagi tadi di sekitar Lembah Kelang ini. Ridauddin mungkin boleh kongsikan. Baik, terima kasih Harid. Hajat di hati sebenarnya pagi tadi nak pergi ke banyak sekolah sebenarnya di Kuala Lumpur. Tapi tahulah bila di Kuala Lumpur ni kalau pagi-pagi tu memang jalan agak sesak. Jadi selepas berbincang dengan jurukamera Abi Uzai Belatif, kami membuat keputusan untuk memilih sekolah yang paling dekat dengan WTC di mana kami milih akhirnya di Sekolah Kebangsaan Serta Utama dan juga kebetulan di belakang itu sebenarnya dekat sahaja. Saya fikir mungkin lebih kurang 20 ke 30 meter ada juga Sekolah Menengah Kebangsaan Sentul Utama. Jadi pada hari ini sebenarnya kita melihat kalau diikutkan apa kenyataan daripada Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Raziq Jidin, 17 April sebenarnya sudah pun bermula tiada lagi penggiliran di sekolah rendah dan untuk negeri-negeri sekolah-sekolah di negeri kumpulan A dan kita di Kuala Lumpur ini termasuk ataupun tergolong dalam kumpulan B. Jadi ia bermula pada 18 April iaitu hari ini. Jadi hari ini sebenarnya ada dua perkara besar yang berlaku di Malaysia. Pertama sudah pasti seperti apa yang dibincangkan oleh Harid sebentar tadi berkenaan dengan pengeluaran duit KWSP pada hari ini sudah pasti akan dibincangkan dan juga perkara kedua apa yang saya buat pada pagi tadi, tinjauan pada pagi tadi melibatkan pembukaan sekolah tanpa ada penggiliran lagi. Jadi secara keseluruhannya boleh saya katakan apa yang berlaku di SK Sentul Utama dan SMK Sentul Utama pagi tadi semuanya berjalan dengan agak lancar. SOP juga dipatuhi dengan sebaik mungkin. Pemakaian pelitup muka saya boleh katakan 100% pemakaian pelitup muka, semuanya memakai pelitup muka baik daripada ibu bapa yang menghantar juga ke pelajar-pelajar yang berada di sana malah sebelum mereka masuk ke dalam sekolah. Jika pelitup muka tidak betul, ada juga saya melihat guru membetulkan pelitup muka pelajar-pelajar tersebut. Jadi ketika masuk, kalau mungkin sebelum ini kalau kita pergi ke mall dan sebagainya ada scan MySejahtera, namun di sekolah seperti kita tahu tidak dibenarkan untuk membawa telefon bimbit. Jadi mereka hanya datang, masuk, scan suhu dan kemudian ada hand sanitizer yang disediakan, barulah mereka dibawa untuk masuk ke kelas. Jadi berdasarkan tinjauan di SMK Sentul Utama, ia sebenarnya sudah pun tiada penggiliran itu sebenarnya sudah pun bermula agak awal berbanding dengan sekolah rendah. Sempat juga saya bertanya dengan ibu bapa yang berada di sana bagaimanakah keadaan apabila PDPR dan sebagainya, bagaimana pula apabila diarahkan untuk tiada lagi penggiliran. Dan beberapa ibu bapa yang saya temui sebenarnya mereka agak lega, gembira apabila tiada lagi penggiliran kerana menurut salah seorang yang saya temui, dia mengatakan bahawa dia bekerja. Jadi apabila dia bekerja untuk memantau anak PDPR di rumah ditambah pula dengan anaknya yang status kanak-kanak istimewa, itu agak sukar untuknya. Jadi dia merasakan bahawa lebih mudah sekiranya anaknya dihantar ke sekolah. Jadi guru-guru boleh memberikan tumpuan 100% dan anaknya juga boleh memberikan tumpuan yang lebih untuk belajar di sekolah. Kerana menurutnya kalau di rumah, kalau PDPR, banyak benda-benda lain yang mengacau. Ada kejap-kejap nak main, kejap-kejap nak main game dan sebagainya, nak tengok TV dan sebagainya. Namun bila di sekolah, dia hanya tertumpu untuk belajar di sekolah sahaja. Sama juga dengan pelajar sekolah rendah yang saya temui sebentar tadi, ada juga sedikit drama sebenarnya 7 tahun. Kanak-kanak itu tidak mahu pergi ke sekolah.
bapanya terpaksa dukung dan bawa ke pagar, kemudian ketika sampai di pagar letak saja masa lagi meronta-ronta tidak mahu masuk ke sekolah, kemudian seorang guru lelaki angkat dukung dan bawa masuk ke sekolah, barulah dia berhenti menangis. Jadi saya sempat juga bertanya kepada bapanya, adakah selalu menangis macam ni? Dia kata, ini biasalah kalau ayah macam saya pun, kalau ayah memang kita akan guna, biasalah dia buat perangai. Itulah apa yang dikatakan oleh ayah kepada kanak-kanak itu tadi. Tapi saya juga bertanya kepadanya, adakah dia lebih suka PDPR ataupun lebih suka belajar di sekolah? Menurutnya dua-dua ada kelebihan masing-masing. PDPR ada kelebihannya dan di sekolah juga ada kelebihannya, namun dia lebih suka untuk anaknya belajar secara bersemuka di sekolah. Kerana sama juga apa yang diberitahu oleh sebentar tadi, kalau di rumah sebenarnya tumpuan itu tidaklah 100%, kadang baru tengok sekejap kemudian rasa nak main dan sebagainya. Dan sebagai bapa, ibu dan bapa yang bekerja agak sukar untuk memantau anak mereka di rumah. Jadi itulah apa yang dibangkitkan. Jadi saya fikir mungkin ini antara apa yang dikongsikan oleh jutaan ibu bapa di seluruh negara. Mungkin ada yang sukakan PDPR kerana mungkin ada ibu yang menjadi suri rumah boleh memantau anak 100% setiap masa dan sebagainya. Namun mungkin juga ada yang bekerja jadi tidak dapat pantau anak dengan sebaiknya. Jadi kalau kita mungkin tidak berada di tempat mereka sebenarnya, Haris. Kalau saya pun dulu, saya zaman sekolah, saya tak pernah alami pandemik sebegini. Saya tak pernah pun pergi kelas secara PDPR, secara online. Even saya di universiti pun tidak pernah juga saya belajar secara online. Semuanya secara bersemuka. Jadi kita mungkin tidak begitu memahami apa yang mereka rasai. Namun kalau tanya pada saya sendiri, berdasarkan apa yang kita kerja sekarang ini, berbanding antara kalau macam kita selalu buat sidang media, antara sidang media secara virtual dan juga sidang media secara bersemuka, kalau saya secara peribadi, saya lebih suka secara bersemuka kerana lebih faham. Kalau nak tanya soalan pun boleh tanya terus, berbanding dengan secara virtual. Jadi mungkin itulah apa yang dialami oleh pelajar-pelajar ini yang mungkin hadapi sedikit kesukaran untuk belajar secara PDPR. Namun mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka. Namun berdasarkan apa yang tinjauan saya pada hari ini, semuanya nampak gembira. Walaupun ada sedikit drama, ada yang menangis, namun semuanya nampak gembira untuk kembali ke sekolah, Ritz. Ya, Daudin, pastinya kalau kita bercakap berkenaan dengan PDPR maupun secara bersemuka ini, sudah tentu kalau kita nak bandingkan, mungkin anak-anak yang sekolah rendah mungkin ibu bapanya boleh membantu lagi, tetapi kita tidak tahu, mungkin ada ibu bapa anak-anak yang mungkin di peringkat sekolah menengah yang mungkin ada subjek-subjek tertentu yang mungkin ibu bapa pun kurang pasti, tidak tahu nak mengajar anak-anak itu berkenaan dengan mungkin silibus yang baru, tidak sama lagi. Mungkin zaman kita belajar dahulu pun mungkin tidak sama lagi silibusnya dengan pelajar-pelajar sekolah menengah pada ketika ini sebagai contoh kan. Jadi dari segi kebimbangan, ada tak apa yang dikongsikan oleh ibu bapa dari segi kebimbangan mereka, sebab kapasiti sekolah maksudnya penuh ketika ini, maksudnya 100% jumlah kehadiran ataupun individu yang akan masuk ke sekolah, keluar sekolah, lagi-lagi ditambah kalau sekolah itu ada 2 sesi kan, sesi pagi, sesi petang. Mungkin kalau sebelum ini saya pernah lakukan tinjauan, kalau kita lihat waktu clash itu adalah waktu pagi nak keluar, waktu petang, waktu petang, sesi petang pula nak masuk. Keluar masuk sekolah tu, kadang-kadang kita nampak dalam sekolah memang SOP dipatuhi, tetapi dari segi di luar sekolah tu pula, balik sekolah, mungkin Ridauddin boleh kongsikan mungkin ada kebimbangan ibu bapa dan juga macam mana pemantauan sewaktu itu. Baik, Haris, kalau ikutkan kebimbangan itu sebenarnya tidaklah begitu disuarakan, namun ada disuarakan. Mereka lebih kepada gembira dan lega apabila tiada lagi penggiliran. Namun dari segi kebimbangan, mereka akui ada sedikit berasa bimbang kerana kalau diikutkan kes pada waktu ini pun masih lagi angkanya walaupun sudah menurun, namun angkanya masih lagi mencatatkan 4 angka pada setiap hari. Namun itu juga menjadikan kebimbangan. Namun mungkin disebabkan varian Omicron dan juga sudah pun divaksin anak mereka, ibu bapa sudah divaksin, guru-guru, rakan-rakan di sekolah itu juga sudah divaksin. Jadi sedikit sebanyak ia mengurangkan keresahan di hati ibu dan bapa, walaupun mereka tahu bahawa mungkin akan ada, masih lagi ada risiko untuk dijangkiti. Namun apabila melihat sekolah, sebenarnya sekolah memang melaksanakan SOP dengan sangat baik, daripada guru dan juga pelajar semuanya melaksanakan SOP dengan sangat baik, dan kemudian ditambah pula dengan nasihat daripada Menteri Kanan sendiri yang meminta untuk menjaga SOP dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu mungkin apa yang dipraktikkan oleh ibu bapa, kerana kalau diikutkan pagi tadi sebenarnya kalau mungkin sebelum ini Haris lihat mungkin keluar masuk itu mungkin ada banyak pertemuan dan sebagainya. Namun hari ini sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya
daripada waktu untuk hantar ke sekolah tu memang tidaklah begitu sesak sebenarnya, dan ibu bapa pun hantar terus, anak-anak terus masuk ke sekolah, tidak pun nampak ada yang berkumpul, berlonggok dan sebagainya. Jadi mungkin itu antara SOP yang ditetapkan di SK dan juga SMK Sentul Utama. Namun mungkin di sekolah lain mungkin berbeza keadaannya. Namun walaupun begitu, ada juga yang mengatakan mereka bimbang kerana pandemik ini dia boleh merebak dengan pelbagai cara. Jadi sudah tentu mereka bimbang dengan apakah yang mungkin akan berlaku jangkitan dan sebagainya. Namun apa yang melegakan mereka adalah apabila semua sudah divaksin, jadi itu sedikit sebanyak melegakan mereka berbanding ketika zaman anak-anak mereka masih belum divaksin, mereka sendiri masih belum divaksin. Jadi sebenarnya boleh disimpulkan bahawa Pick Kids itu sebenarnya memberikan satu kelegaan yang sangat besar buat ibu bapa, dan sebab itulah mereka apabila Pick Kids ini dibuka, mereka terus mendaftarkan anak mereka kerana mereka ingin membenarkan anak mereka untuk kembali ke sekolah secara bersemuka, bukan secara PDPR seperti apa yang diamalkan sebelum ini, Harith. Ya. Baik, terima kasih Ridauddin Daud, wartawan Astro Awani yang melakukan tinjauan di SK dan juga SMK Sentul Utama. Banyak perkongsian pandangan ibu bapa. Kalau kita tengok di media sosial juga banyak sore-sore dikongsikan oleh ibu bapa yang lebih gemar, sebenarnya ramai juga yang suka apabila anak-anak mereka mendapat pendidikan secara formal, bersemuka dengan guru-guru, boleh terus bertanya soalan dan sebagainya. Jadi itu merupakan antara cerita dan perincian lanjut akan kami bawakan dalam buletin-buletin Awani yang seterusnya, termasuk di astroawani.com. Sekian sahaja cerita untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.